kodo hubbu ali baitih. Ajar bagaimana untuk mencintai ahlul bait. Jadi saranan ataupun suruhan supaya mencintai ahlul bait itu adalah daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau adalah golongan Syiah, mereka terkehadapan memberikan doktrin, memberikan kepahaman kepada anak-anak mereka supaya mencintai ahlul bait pada kepahaman mereka lah. Jadi Syiah dia mencintai ahlul bait ikut faham mereka, fahaman mereka yang salah. Tapi mereka mendidiknya hampir ke semua Syiah. Mereka tanamkan kepada kepahaman mereka dengan kepahaman yang salah lah. Sebab Syiah ini dia mendoktrin pengikut dia cinta ahlul bait, benci sahabat. Cinta ahlul bait, benci sahabat. Ini kepahaman yang salah. Tetapi apa yang mereka usahakan, masya-Allah. Kalau saya belajar dekat Mesir dulu, di sini Universiti Al-Azhar, sebelah ni Masjid Sayyidina Husain. Masya-Allah. Mesir ini bumi yang barakah. Banyak ahlul bait, banyak para ulama. Di hadapan ini Universiti Al-Azhar dan sebelah hari adalah Masjid Sayyidina Husain. Yang mana dalam Masjid Sayyidina Husain itu adanya bukan jasad, adanya kepala. Kepala Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain ni kepala dia dipenggal di Karbala. Kepala dipenggal, maka jasad Sayyidina Husain dikebumikan di Karbala. Dan kepala dia dibawa lari. Bahkan ada riwayat dipermain-mainkan. Sehingga berjaya diselamatkan. Kepala yang mulia itu dikatakan dibawa ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi begitulah kita kata suasana politik, suasana keadaan itu yang begitu kacau bilau. Dan masih lagi umat Islam bimbang, takut-takut kepala Sayyidina Husain ini dicuri. Maka dibawa, ada seorang yang membawa kepala Sayyidina Husain, bawa lagi untuk diselamatkan. Dan akhirnya sampai di Kahirah. Maka dikebumikan di Kahirah. Dan itu diperakui oleh ramai para ulama. Ada satu kitab khusus yang ditulis oleh ulama-ulama besar Al-Azhar. Ketika mana orang ketika itu tamah Masjid Sayyidina Husain itu bukan kepala Sayyidina Husain pun entah siapa-siapa. Tapi ulama Azhar sepakat membuat satu kajian, sepakat gali balik makam tu. Dan tengok betul, akhirnya mereka memperakui bahawa di situ adanya kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Maka di antara orang yang selalu ziarah dekat Mesir ni, dia ziarah Sayyidina Husain ya, iaitu golongan Syiah. Jadi negara Mesir ni dia tak alam, sebab pelancong nak orang Syiah datang. Jadi masa saya belajar dulu, duduk tengok orang datang dari Pakistan datang. Jadi boleh tanya kenapa? Syiah. Syiah. Dia bawa anak dia berziarah kepada ahlul bait. Kecil-kecil dah diajar lah. Tapi kalau kita tengok Syiah, dia hanya sebut Sayyidina Husain saja. Husain. Dia tak ada sebut Sayyidina Hasan. Dan juga yang lain-lain lah. Tapi dia ajar ahlul bait ni kepada mereka. Dan dalam masa yang sama mereka diajar untuk membenci para sahabat. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, kurang kita memberikan penerangan kepada anak-anak kita umat Islam tentang ahlul bait.
Sedangkan begitu banyak hadis-hadis tentang kemuliaan Ahlul Bait. Imam Syafi'i menulis syair-syair tentang kemuliaan Ahlul Bait, dan bersyair Imam Syafi'i tentang kemuliaan Ahlul Bait. Dalam satu syair Imam Syafi'i tentang Ahlul Bait, maka Imam Syafi'i menyebut, ya Ahlul Bait Rasulillah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu, yakfikumu min azimil fakhri, man lam yusalli alaikum la salata lahu. Itu salah satu syair Imam Syafi'i. Banyak lagi syair Imam Syafi'i. Salah satu syair yang masyhur Imam Syafi'i tentang Ahlul Bait, Imam Syafi'i ini dalam hatinya ada satu kecintaan khusus terhadap Ahlul Bait. Begitu juga kita sebagai umat Islam. Maka Imam Syafi'i pada satu setelah masuk sentiasa menyebut Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Bukan benci sahabat, tak. Adapun Syiah, dia puji Ahlul Bait, dia kutuk sahabat. Adapun Ahli Sunnah, kita menyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, itu memang disuruh supaya kita ada satu tempat di hati kita mencintai Ahlul Bait. Dan kita juga mencintai para sahabat. Kita mencintai Sayyidina Abu Bakar, kita mencintai Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Begitulah Imam Syafi'i. Dalam pengajian dia mengulang-ulang nama Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, sehingga orang yang benci kepada Imam Syafi'i, orang yang ingin memburukkan Imam Syafi'i, maka ditahmah Imam Syafi'i itu Syiah. Sebab tu dia antara musuh Islam. Cakap tauhid pun tak apa. Dia ada orang yang benci kepada Islam, iaitu golongan Wahabi. Minta maaf. Minta maaf. Sebab golongan Wahabi lah yang momok-momokkan umat Islam bila menyebut Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Hasan Syiah. Mereka lah tukang tuduh. Di zaman Imam Syafi'i dulu, orang yang begitu disebut Khawarij. Sebab itu sebagian ilmuwan mengaitkan Wahabi itu Khawarij. Sebab agenda ada sama. Benda yang dibuat benda yang sama. Jadi zaman Imam Syafi'i, orang yang menuduh Imam Syafi'i adalah Khawarij. Sebab puak Khawarij terkenal orang yang benci kepada Ahlul Bait. Khawarij. Maka apabila Imam Syafi'i menyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, jadi orang yang memfitnah adalah puak Khawarij, menaburkan fitnah, dan mereka cuba nak mengatakan Imam Syafi'i orang Syiah. Apa bukti dia? Tengok dia selalu menyebut Ali, Fatimah, Ali, Fatimah, Ali, Fatimah. Nak memburuk-burukkan Imam Syafi'i sehingga Imam Syafi'i pernah ditangkap dan sebagainya. Maka bersyair Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, sekiranya mencintai Ahlul Bait itu menyebabkan orang menuduh aku ini Syiah Rafidah. Syiah ni banyak aliran dia, ada Syiah Rafidah. Maka kata Imam Syafi'i, sekiranya aku mencintai Ahlul Bait sehingga orang menggelar aku Syiah Rafidah, Syiah Rafidah lah kata. Fashhad ats-tsaqalain fa inni rafidi. Itu nada marah Imam Syafi'i. Sekiranya aku menyebut nama Ali Fatimah menyebabkan aku dituduh Rafidah. Rafidah ni salah satu aliran Syiah. Fashhad tsaqalain. Saksikanlah wahai manusia dan jin. Aku Rafidah lah. Nak buat nama bukan Rafidah nama orang, tak pula nama tak. Rafidah ni golongan Syiah, Rafidah nama dia. Maka marah ni disebabkan aku sebut Ali dan Fatimah sehingga orang menamakan aku Rafidah lah. Kata dia, tegas ni.
Di Imam Syafi'i bersyair, ya alal baitin nabi, ya alal baitin nabi, wahai kaum keluarga Nabi, hubbukum, mencintai kamu itu fardun minallah, satu kefarduan daripada Allah, fil Qur'ani anzalahu, dalam Quran yang diturunkan oleh Allah. Bermaksud perintah cinta ahli bait disebut dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tak minta upah dengan dakwah aku ini, illa, kecuali mawaddah cinta, kecuali yang aku minta engkau mencintai qurba. Qurba ni adalah kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintah dalam agama mencintai kaum kerabat Nabi. Anak Rasulullah, isteri Rasulullah, bapa saudaranya Rasulullah, disuruh kita mencintai. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya alal bait, wahai ahlul bait Nabi, hubbukum fardun minallah, mencintai kamu itu satu kefarduan daripada Allah, fil Qur'ani anzalahu, dalam Quran yang Tuhan turunkan. Yakfikumu, katanya, yakfikumu min azimil fakhri, cukuplah bagi kamu ahli bait kebanggaan. Fakhar ni kemuliaan, cukuplah kamu itu mulia. Yakfikumu min azimil fakhri, cukuplah kamu itu menjadi mulia wa ahli bait. Man la salata lakum, man la salata lahum, man la salata alaika la salata lahu. Barang siapa tidak salawat ke atas engkau, sembahyang ni tak sah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, cukuplah betapa besarnya kemuliaanmu wa ahlul bait, barang siapa tak salat ke atas kamu, tak sah salat dia. Maka kata ulama, dalam pandangan Imam Syafi'i, qaul qadim, Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Orang belajar fiqh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ada mulakan dua pendapat. Ketika di Baghdad, Imam Syafi'i menggunakan hukum-hukum yang tertentu. Bila Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, dia ubah hukum fiqh kepada hukum yang baru. Maka terkenal dalam fiqh Imam Syafi'i dikatakan qaul qadim, qaul jadid. Ada pendapat lama, ada pendapat baru dalam mazhab Syafi'i. Jadi kebiasaannya bila ada bertembung pendapat lama Imam Syafi'i dengan pendapat baru Imam Syafi'i, ulama lebih pakai pendapat yang baru, maka ditinggalkan pendapat yang lama. Di antara qaul qadim, di antara pendapat lama Imam Syafi'i, iaitu dalam sembahyang kita. Dalam sembahyang kita, tahiyat yang rukun adalah tahiyat akhir. Tahiyat awal adalah sunat apa? Sunat ab'ad. Tahiyat awal sunat ab'ad. Tahiyat akhir adalah rukun. Okey, dalam tahiyat akhir apa yang boleh kita baca? Tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling kurang. Adapun kita baca panjang, kama sallaita ala Ibrahim, itu salawat Ibrahimiyah nama dia. Paling kurang salawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka qaul qadim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan mesti baca ali Muhammad. Bermaksud kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak sah sembahyang, kata Imam Syafi'i. Jadi akhir mesti baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling pendek macam tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada qaul qadim Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i ke Mesir, maka dia berpendapat bahawa memadai Allahumma salli ala Muhammad pun sah. Ala kulli hal kita kata. Yang nama dia pendapat tetap pendapat. Imam Syafi'i pernah berpendapat bahawa wajib baca ali Muhammad. Jadi kita raikan kedua pendapat.
Kalau kita nak pendek sangat baca tahiyat akhir, kita baca kaum keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kata Imam Syafi'i, bahasanya kemuliaan Ahlul Bait, barang siapa tak salawat ke atasnya, maka tak sah salat dia pada pendapat yang qadim. Begitu juga datang banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kumul Ahlul Bait. Al-Imam As-Sayuti rahimahullah, dia meriwayatkan, mengumpulkan hadis-hadis, 60 hadis tentang kumul Ahlul Bait. Satu kitab yang masyhur, Al-Imam As-Sayuti rahimahullah mengumpulkan hadis tentang kumul Ahlul Bait. Di antara hadis yang suka saya baca dan saya tanamkan dalam hati, sentiasa bawa kepahaman tersebut, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika berhujah pun saya akan keluarkan hujah ini. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebut alu baiti ataupun ahlul baiti, alu baiti. Nabi bersabda alu baiti. Jadi ada dua bahasa. Sama ada kita sebut alul bait ataupun ahlul bait. Dua-dua itu disebut oleh para ulama. Alul bait pun boleh, ahlul bait pun boleh. Jadi satu hadis Nabi mengatakan ahli baiti ataupun ali baiti kasafinati Nuh. Nabi mengatakan ahlul bait aku, kaum keluarga aku umpama kapal Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Barang siapa naik kapal itu akan selamat. Barang siapa meninggalkan dia akan tenggelam. Makna binasa. Masya-Allah. Apa makna hadis Nabi ini? Nabi mengatakan bahawa ahlul bait aku itu umpama kapal Nabi Nuh. Imam Suyuti di antara ulama muktabar dalam ahli sunnah wal jamaah. Imam Suyuti adalah ulama tokoh dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ada tokoh-tokoh ulama, pembesar-pembesar ulama ada Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, tokoh-tokoh dalam mazhab kita. Imam Suyuti merupakan tokoh ulama yang besar. Dan dia mengumpulkan hadis-hadis tentang Ahlul Bait, maka dia menulis tentang 60 hadis tentang Ahlul Bait. Maka di antara hadis dia masukkan riwayat Nabi mengatakan ahlul baiti kasafinati Nuh. Ahlul bait aku itu diumpamakan seperti kapal Nabi Nuh. Man rakabaha najah. Barang siapa naik dia berjaya, tak naik tenggelam. Apa maksud hadis ini? Maka ulama memberikan huraian. Naik kapal ahlul bait bermaksud kita ikut manhaj mereka. Kita ikut kepahaman mereka. Kita ikut amal mereka. Jadi itu satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kamu dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Kalau kamu berpegang dengannya, kamu takkan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Nabi berikan dua perkara, Al-Quran dan sunnah. Kalau orang melihat riwayat sebegitu, maka mereka akan dapati bahawa lebih banyak riwayat yang mengatakan aku tinggalkan kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga Ahlul Bait aku. Jadi hadis yang Nabi mengatakan aku tinggalkan dua perkara, ada dua jenis, ada dua bentuk. Kita selalu mendengar aku tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang dengannya, kamu tak akan sesat. Yang selalu kita dengar Nabi tinggal Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang melihat hadis, lebih banyak riwayat yang Nabi sebut aku tinggalkan kamu dua perkara. Yang pertama Quran dan yang kedua Ahlul Bait.
Nabi tinggalkan ahlul bait dia. Hendaklah berpegang pada dua-dua ini. Jadi apabila kita campurkan dua-dua, satu riwayat, hendaklah kamu pegang Quran dan sunnah Nabi, dan lebih banyak riwayat berpegang dengan Quran dan ahlul bait. Macam mana kita nak kita nak campurkan dua-dua ni? Masya-Allah, kata. Bermaksud sebab orang yang mendakwa berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi, masya-Allah, ramai orang mendakwa kami ikut Quran dan sunnah. Bahkan ada slogan, kami adalah pengikut Quran dan sunnah. Kami adalah Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Slogan Quran sunnah. Tak boleh baca Yasin dan Jumaat ni. Siapa kamu? Kami golongan ikut Quran sunnah. Oh, kita pun pesan. Tak boleh ni Maulid Nabi. Kenapa? Kami ikut Quran sunnah. Yang buat Maulid Nabi tak ikut Quran sunnah. Kita pun you juga ikut. Talqin ni semua tak boleh. Kami ikut Quran sunnah. Banyak benda yang tak betul kita ni kan. Jadi macam mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa dia meninggalkan ahlul bait. Satu ayat yang selalu kita baca dalam tahlil, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Tahu berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap-tiap minggu kita baca tahlil. Lepas tu makan ayam konyang. Kita tak sadar bertahlil kita baca apa? Kita baca Al-Quran, innama yuridullah, hanya sahaja Allah Ta'ala menginginkan. Siapa yang menginginkan? Allah. Innama yuridullah liyudhhiba. Siapa yang mengingin? Allah yang menginginkan. Hanya sahaja innama yuridullah, hanya sahaja Allah Ta'ala menginginkan ayyudhhiba, untuk menghapuskan ankumu, daripada kamu ahlul bait ar-rijsa. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Hanya sahaja Allah Ta'ala menginginkan untuk menghindarkan kekotoran daripada kamu wa ahlul bait. Bermaksud Allah, ayat ini bermaksud Allah Ta'ala jaga ahlul bait ini daripada rijs. Rijs ini kekotoran. Jadi tidak ada kekotoran yang lebih kotor dari kekotoran iman. Tidak ada yang lebih kotor dari kotor jiwa, kotor kerohanian, kotor kefahaman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus dekat kita, umum Allah Taala tak sebut. Allah Taala sebut khusus, innama yuridullah yudhhiba ankumur rijsa ahlil bait. Hanya Allah Ta'ala menginginkan menghapuskan kekotoran daripada kamu wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan Tuhan bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu ayat Al-Quran tentang terutama ahlul bait. Jadi apa maksud ayat ini? Ayat ini tidak memberikan kita kepahaman, memberikan kita pegangan bahawa ahlul bait itu maksum. Kita tak macam Syiah. Syiah beriktikad imam-imam Syiah mereka itu maksum. Tidak. Kita tak beriktikad begitu. Maka ahlul bait tetap manusia biasa dan dia melakukan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Bahkan di pergolongan mereka itu lahir para ulama-ulama yang besar dalam Islam gitu. Lahir tokoh-tokoh agamawan yang besar dalam agama kita. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala jaga keturunan dia. Macam Allah Ta'ala jaga keturunan satu keluarga, Masya Allah. Ada orang tu keluarga dah alim belakang. Daripada moyang dia, atuk dia, ayah dia, cucu dia, alim belakang. Bukanlah duit, kita kata, oh mungkinlah dulu datuk dia pernah berdoa.
Ya Allah, kurniakanlah zuriat aku ya Allah dengan orang yang alim berilmu. Doa. Jadi kita berdoa zuriat kita. Kok ada yang jadi tokoh agamawan, jangan kita kecewa. Tak jadi anak, sok cucu, tak cucu tu cicit, tak cicit. Jadi ada orang yang keluarga dia ulama belaka. Kenapa? Mungkinlah dia ada orang yang dia pergi Mekah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan boleh dia buat orang belajar agama ni. Tarik belajar agama, lepas tu lari dia. Bukan solang. Lah kita nak akan anak ke belajar agama. Tak. Mana datang ni? Allah Ta'ala yang beri hidayat. Allah Ta'ala yang jaga. Kau boleh pasal-pasal. Sehingga jamaah Ahmadi tu semua nak keluar. Amal kau nak kau sekolah agama ni. Tu telefon dia amal. Ustaz, pujuklah anak saya. Dia ada sepakal Ahmadi tu jangan keluar. Tuan datangnya belajar. Anak tuan tak nak belajar. Tuan yang beri nak belajar. Tuan dah datang sini. Jadi tak semudah itu kita kata. Jadi kalau ada satu keluarga, Masya Allah, moyang ulama. Jadi mana dapat? Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala yang menginginkan. Bukan boleh beri macam tu. Masya Allah, satu keluarga. Ada di kalangan keluarga ulama semua. Kenapa jadi? Allah Ta'ala yang jaga. Kenapa Allah Ta'ala jaga? Mungkin dulu ada doa moyang atuk dia. Ya Allah. Maka makbul doa, maka Tuhan jaga. Jadi ini bukan satu doa, tapi Allah Ta'ala sendiri yang nak jaga. Allah Ta'ala sendiri yang nak jaga keluarga Nabi ni. Keluarga Nabi ni siapa nak jaga? Mana kalau Nabi berdoa, Masya Allah makbul. Tapi bukan sekadar Nabi berdoa, Allah Ta'ala sendiri yang menghendaki menjaganya. Jadi apa maksud? Maksud pada kita, kebanyakan Ahlul Bait berada pada landasan yang betul. Ada ustaz cakap tak betul. Pokok dia lah. Jadi yang kita nak sebut apa? Masya Allah, bukan satu kebetulan, bukan ada kesepakatan, bukan ada berpakat, tak. Apa kita nak sebut? Bahawa selain daripada Ahlul Bait ini, Allah Ta'ala lahirkan mereka daripada kalangan fuqaha, daripada kalangan ahli Quran, daripada kalangan ahli hadis, di kalangan orang soleh. Maka bukan secara kebetulan bahawa pengasas tarikat di dunia ini adalah diasaskan Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Kalau kita nak orang buat betul kuasa nasi tu buat tarikat. Masuk 2 minggu sini lain macam lah pondok ni. Ajaran sesat ke apa ya? Saya nak keluarlah pondok ni. Ada juga begitu. Masuk. Kalau lain macam lah berzikir ni. Ajaran sosial kan. Nak baliklah, tak ada masalah. Jadi madrasah tasawuf ini diasas oleh Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul akidahnya, betul amalannya, bahkan betul tasawufnya. Itu sebagai nak bagi tenteram kepada kita. Tarekat Syadzili, tarekat Syadziliyah ni siapa ni? Siapa? Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu merupakan Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru dia yang kita baca sebelum ini adalah merupakan Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan majoriti daripada Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk tuan guru kita Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf Al-Hasani. Tuan guru kita daripada Ahlul Bait daripada Sayyidina Hasan. Nampak orang biasa makan macam kita apa lagi? Makan pizza lagi. Apa ni fasik. Orang biasa je tu. Masya Allah. Daripada Ahlul Bait daripada Sayyidina Hasan. Guru dia juga daripada Sayyidina Hasan. Itu sudah memadai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ahlul Bait. Tak ada siapa paksa pun. Jadi mereka itu akidah dia akidah ahli sunnah wal jamaah.
Dan mereka itu ada mazhab, ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Keempat-empat mazhab ini adalah mazhab yang sahih. Akidah mereka itu akidah yang sahih. Akidah mereka akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi Ahlul Bait minta maaf golongan Wahabi. Minta maaf golongan Wahabi. Ahlul Bait yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlul Bait yang Allah Taala menjaga mereka, akidah mereka adalah al-Asy'ari. Minta maaf golongan Wahabi. Ahlul Bait yang Allah Taala kami jaga mereka, akidahnya Asy'ari. Golongan Wahabi nak menyesatkan Asy'ari, pokok mereka lah. Wahabi ni dia doktrin dia akan cucuk, Asy'ari ni sesat, salah dan sebagainya. Sebab kita Ahlul Bait sesat juga sebab akidah dia Asy'ariyah. Kita kata Asy'ari ini adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Minta maaflah. Para ulama-ulama akidah dia Asy'ariyah dan Ahlul Bait Nabi adalah Asy'ariyah. Al-Imam Abdullah Al-Haddad dia mengatakan kami ni keturunan Ahlul Bait daripada Sadah Ba'lawi. Jadi yang daripada Habaib, daripada Yaman disebut keluarga Ba'lawi. Jadi keluar daripada keluarga Ba'lawi ini Sadah Al-Attas, Al-Habsyi, Al-Haddad dan begitu banyak macam As-Saggaf dan sebagainya. Semua ini adalah keluarga Ba'lawi. Maka Imam Al-Haddad mengatakan jadi semua habaib di Nusantara ni datang daripada Yaman, daripada pelbagai keluarga, Al-Attas, Al-Habsyi, As-Saggaf, apa lagi yang tak tersebut dari kita, semua ini adalah daripada keluarga Ba'lawi. Maka Imam Al-Haddad mengatakan kami ni Sadatu Ba'lawi, dia kata. Kami ni Ahlul Bait daripada keluarga Ba'lawi, akidah kami adalah Asy'ariyah. Maka dia mengatakan kun asy'ariyan fi i'tiqadika fahuwa min halus safi min az-zair wad-dhalali. Berkata Imam Haddad, kun asy'ariyan fi i'tiqadika, jadilah kamu asy'ari dalam i'tiqad kamu. Apa maksud jadi asy'ari dalam i'tiqad? Bermaksud kita belajar sifat 20. Ya, jadi belajar sifat 20 ni bukan orang kampung. Belajar sifat 20 bukan orang jompul tak. Sifat 20 adalah pegangan ulama-ulama. Akidah siapa? Akidah Ahlul Bait. Apakah kita kata salah Ahlul Bait ni memilih akidah? Kenapa tak pakai akidah Allah Taala duduk kat langit? Macam Wahabi pegang. Tak ada, Ahlul Bait tak pegang macam tu. Ahlul Bait dia pegang akidah sebagaimana majoriti ulama pegang, iaitu Asy'ariyah, untuk menyucikan kuasa akidah itu. Majoriti Ahlul Bait. Jadi kalau salahlah akidah Ahlul Bait, maka Allah Taala salahlah. Bermaksud Allah Taala tidak mampu menjaga Ahlul Bait daripada rosak akidahnya. Itu pukulan, kita kata pukulan yang paling kuat lah. Majoriti Ahlul Bait akidah dia Asy'ari, sehingga disebut oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab dia. Kami ini pegang kami adalah Asy'ariyah. Kalaulah Asy'ari ini salah, apa maksud dia? Maksud Allah Ta'ala tidak mampu menjaga Ahlul Bait daripada rosak. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan menjaga kamu Ahlul Bait daripada kekotoran. Tidak ada yang lebih kotor daripada kotor akidah. Kotor akidah lebih dahsyat daripada kotor ibadat. Solat kita boleh jadi kotor. Dengan apa? Dengan lalai, ingat makan, kotor ibadat kita. Zikir kita boleh jadi kotor.
Bila kita berzikir, ingat yang lain, kita tidak mengagungkan Allah, kotor ibadat kita. Jadi kotor ibadat tidak seteruk kotornya akidah. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala menginginkan menjaga kamu ahlul bait daripada kekotoran. Jadi kita kata yang salah mereka. Ahlul bait tetap berada pada jalan yang betul. Sedang kita membaca hadis yang ditulis oleh Imam Sayyuti, ahlul bait kasafinati Nuh. Ahlul bait umpama kapal Nabi Nuh. Barang siapa naik berjaya. Apa maksud naik? Kita ikut manhaj mereka dalam akidah. Apa maksud naik kapal Nabi Nuh? Kita ikut manhaj mereka dalam beramal. Ahlul bait ini mazhab dia sama Al-Syafi'i. Ahlul bait yang ada di Yaman, di Hadramaut, mereka Syafi'i. Ahlul bait yang ada di Maghribi, mereka menjadi mazhab Maliki. Ahlul bait yang ada di Lebanon, di Jordan, mereka bermazhabkan Hanafi. Ada yang Hambali. Maka ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ahlul bait dalam bab tarbiyah suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam. Ada yang mereka bertarikatkan Asy'ariyah, ada mereka yang bertarikatkan An-Naqsyabandiyah, ada mereka bertarikatkan Ar-Rifa'iyah, ada mereka yang bertarikatkan Al-Qadiriyah, ada yang bertarikatkan Ahmadiyah. Semua nama-nama pengasas tarikat itu bukan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Imam Ahmad bin Idris ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pengasas tarikat Qadiriyah bukan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandiyah pengasas tarikat Naqsyabandiyah merupakan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tarikat Asy'ariyah madrasah kita ini, Al-Imam Syazali merupakan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masya-Allah begitu wanginya silsilah madrasah ini. Kalau semua ada simpan. Sebenarnya silsilah ni masya-Allah barakah kalau disimpan. Silsilah ni kalau kita tampal dekat bilik barakah sebenarnya dia. Ni kita lain, kita pondok kita tampal bunga lah apa. Tampal ni silsilah ni barakah sebenarnya. Tapi kita dah dapat buat gulung tu pada ciam lagi. Semua dah boli ni kan. Ni silsilah guru ni. Daripada guru kita, guru dia. Ni yang kita nak baca manaqib ni kan. Kita akan baca siapa. Bermula daripada kita baca Ibnu Masyi sebelum ini merupakan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada murid dia Imam Syazuli. Imam Syazuli merupakan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca satu-satu. Ramai para guru ni semua ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berpakat mereka, ada orang tarik, tak ada orang tarik. Macam mana dia berkenan pula? Allah Taala jaga mereka. Jadi maksud pilihan mereka itu pilihan yang betul. Dan bila kita hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak bercanggah. Betul. Orang yang tak faham dia kata bercanggah. Tak bercanggah. Tasawuf bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, tak bercanggah. Pengulu tasawuf bukan ahlul bait. Sebab itu dalam tasawuf, dalam tarikat ada juga awam biasa. Bukan ahlul bait sebagai nak penguat bahawa para ulama juga memberikan hujah berdasarkan ilmu, bukan semata-mata berdasarkan kemuliaan nasab. Masya-Allah, tarikat itu menjadi mulia sebab ramainya nasab-nasab Nabi berada dalam tarikat itu. Maka tarikat itu menjadi mulia sebabkan nasab Nabi banyak dalam tarikat itu. Tapi tidak semata-mata bersandarkan kemuliaan nasab. Kita ada juga para ulama yang bercerita tentang kemuliaan tarikat itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi orang biasa, bukan ahlul bait, tapi seorang ulama. Maka apa kata Imam Junaid? Kata Imam Junaid, tariqatuna musyayyadun bil kitab was sunnah. Jalan kami ini, jalan madrasah tarikat tasawuf kami ini musyayyadun bil kitab was sunnah, terikat dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar kita adalah sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu yang telah kita baca sebanyak biodata dia, dan kita sambung pada malam ini. Apa nak sambung? Tadi mukadimah dia. Di antara Al-Imam Syadzili radhiyallahu anhu memiliki murid yang ramai. Kita baca sikit murid dia. Dia menyebutkan murid yang ramai. Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili mempunyai sebilangan murid terdiri daripada para ulama dan para fuqaha. Masya Allah. Murid pada Imam Syadzili ini merupakan ulama-ulama besar pada zaman dia. Di antara dia Syekh Uthman Ibnu Umar, dikenali sebagai Ibnul Hajib rahimahullah, seorang ulama bermazhab Maliki. Beliau dilahirkan di Damsyik, dibesarkan di Kairah, wafat di Iskandaria. Jadi Imam Asy-Syadzili dia datang dari Maghribi, pergi ke Tunis, akhir hayat dia bermustautin di Mesir. Imam Syadzili. Itu ikut dia punya perjalanan hidup Imam Syadzili ini. Dia pergi cari guru di Iraq daripada Maghribi. Imam Syadzili berhijrah ke Maghribi untuk menjadi guru dia. Akhirnya dia berpindah kembali ke Maghribi, sebab guru dia berada di kampung dia sendiri dekat Jabal Alam itu, iaitu Al-Imam Abdul Salam bin Bashis. Dan bila dia bertemu dengan guru dia, maka guru dia isyaratkan dia supaya dah berhijrah. Dia pun pergi ke Tunis. Sampai di Tunis berlaku fitnah, berlaku pergolakan di Tunis. Ada ulama yang hasad dengan Imam Syadzili, sebab Imam Syadzili ini bila pergi ke Tunis, ramai orang menyanjungi dia. Sebab ulama, bila ulama yang ada barakah, mudah orang mengikut dia. Maka ketika di Tunis, dia difitnah. Dan akhirnya Imam Syadzili berhijrah ke Mesir. Maksudnya duduk di Iskandaria, duduk di Kairah dan sebagainya. Dan akhirnya meninggal dunia di selatan Mesir. Sebab itu murid Imam Syadzili ramai daripada ulama-ulama Mesir. Sebab akhir ayatnya berada di Mesir. Yang kedua, seorang ulama bernama Iz bin Abdul Salam. Iz bin Abdul Salam ini adalah seorang ulama sehingga digelar sebagai Sultan ulama. Syekh Salam ini terkenal pada zamannya Sultan ulama. Syekh Iz Ibn Salam pada zaman dia orang gelar dia Sultan ulama, raja ulama. Dalam zaman tu ramai ulama. Tapi Iz bin Abdul Salam ni orang gelar dia Sultan ulama. Sultan ulama tu orang alim sungguhlah. Dan akhir dia Iz bin Abdul Salam dia berguru dengan Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Jadi muridnya. Dikenal sebagai Syekhul Islam. Seorang ulama berazmat Syafi'i yang mana sebelum itu telah dikenal sebagai ahli dan ijtihad. Beliau dibesarkan di Damsyik dan punya perselisihan faham dengan pemerintahan bila keluar negerinya, kemudian bermusafir ke Mesir. Setelah menetap di Mesir, beliau menghadiri majlis Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dia datang pada majlis kisah yang masyhur pada peperangan Mansurah di Mesir. Ketika itu ulama datang memberikan para ulama besar datang memberikan semangat pada tentera Islam ketika itu perang. Maka ketika itu datang Imam Syadzili, datang Syekh Izzuddin Ibn Salam, datang juga Syekh Ibn Daqiq Aid, berhimpun dalam satu kemah. Dia tak pergi medan perang, tapi dia duduk dekat hampir medan perang sebagai penyokong umat Islam yang sedang perang melawan musuh ketika itu. Dan ketika pertemuan itulah diceritakan dalam tu berhimpun para ulama. Ada Imam Syadzili, ada Al-Imam Iz Abdul Salam, ada Al-Imam Ibn Daqiq Aid dan beberapa ulama yang lain dalam kemah. Jadi yang masyhur dia ulama ketika itu adalah Syekh Iz
bin Abdul Salam. Yang masyhur dia lah. Jadi Imam Syazuli ini orang tasawuf ni dia jenis jadi diam, tak banyak bercakap. Tapi Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia ulama yang awam, dia yang banyak bercakap. Jadi dalam pertemuan itu diceritakan Syekh Izzuddin Abdul Salam dia bercakap dulu. Bercakap tentang agama, bercakap tentang perjuangan, bercakap tentang dakwah, bercakap tentang agama sebagainya. Masya-Allah, ulama bila bercakap, masya-Allah, Al-Quran dalam kepala dia, hadis dalam kepala dia. Maka dia bercerita tentang agama. Kemudian disuruh pula Syekh Daqiq Aid cakap pula tentang suatu, dia bercakap tentang agama. Imam Syazili dia tak bercakap. Seorang bercakap. Dia last sekali. Imam Syazili last sekali cakap. Dia jenis dia montok. Jadi semua orang dah bercakap. Syekh Izz Abdul Salam dia kata kepada Imam Syazili, "Wahai Syekh, semua dah bercakap dah. Kamu seorang belum bercakap." Berikan beberapa patah perkataan. Jadi bila orang dah dosa, Imam Syazili bercakap, dia pun bercakap tentang agama. Tapi Imam Syazili bercakap tentang ilmu yang lebih dalam. Imam Syazili bercakap ilmu yang lebih halus. Maka bercakap. Akhirnya keluar Syekh Izzuddin bin Salam daripada kemah tu, dan dia kata, "Aku tak pernah dengar kata-kata yang sebegini menusuk dalam hati," dia kata. "Dan aku yakin kata-kata ini adalah kata-kata Rabbani. Kata-kata ini datang dari ilham Rabbani," kata dia. "Aku tak pernah dengar kata-kata yang begitu menusuk hati aku," kata Syekh Izzuddin Salam. "Maka aku yakin kata-kata ini datang daripada ilham Rabbani," kata. "Kata-kata ini datang hati yang suci." Itu kisah yang masyhur. Syekh Izzuddin bertemu dengan Imam Syazili. Mungkin selepas itu dia pun berguru, mengambil ijazah daripada Imam Syazili radhiyallahu anhu. Disebut di sini kan. Dia kata dia pernah menghadiri majlis Abu Hasan Asy-Syazili yang merupakan seorang kutub pada zaman itu. Masya-Allah, dia kata. Imam Syazili wali kutub pada zaman dia. Sebenarnya silsilah guru ni kalau ditengok banyak yang wali kutub. Jadi guru kepada Imam Syazili, Syekh Abdul Salam bin Bashis adalah seorang kutub, wali kutub. Jadi Imam Syazili ini dalam mencari guru kerohanian, dia nekat. Imam Syazili ini dalam mencari guru mursyid dia dalam kerohanian, dia nekat bahawa aku nak cari guru aku adalah kutubuz zaman. Masya-Allah, kita kata. Jadi iakah ada kutub zaman? Kutubuz zaman adakah dalam setiap zaman tu wali kutub? Ataupun ada tanda tanya. Sekarang ni adakah wali kutub? Ya, ada wali kutub. Secara akal pun ada, secara dalil pun ada. Apa dalil wujudnya wali kutub? Dalil akal pun boleh, dalil hadis pun boleh. Kalau dalil hadis, memang ada riwayat tentang darajat-darajat kewalian yang ditulis oleh Al-Imam Sayyuti rahimahullah. Itu pada sudut riwayat hadis. Adakah wali kutub, wali abdal, wali akhyar dan sebagainya? Ada riwayat daripada hadis Nabi SAW yang dihimpunkan oleh Imam Sayyuti. Logik akal pula, dalam setiap zaman mesti ada orang yang paling bertakwa. Ada tak orang paling bertakwa? Mesti ada. Sebagaimana sepanjang zaman mesti ada orang yang paling jahat. Ada. Ada tak orang paling jahat kat dunia? Ada. Kita tak cari dia. Macam dalam kelas, kalau kita belajar, kalau guru mengajar, mesti dia, dalam kelas ni siapa yang bodoh? Ada tak dalam kelas yang paling bodoh? Mesti ada. Kalau pelajar tu 30 orang, anak kita bawa report card balik rumah, kau dapat nombor berapa? Ambil 30 per 30. Kau yang paling bodoh lah. Mana yang paling ke bawah lah. Paling bodoh kan tak sedap dengar. Mana orang yang paling tak pandai? Sedap sikit bunyi. Mesti ada orang yang paling tak pandai. Macam mana kita nak tahu ada budak paling tak pandai? Sebab kedudukan ni 30 per 30. Ada tak dalam kelas yang paling pandai? Ada.
Siapa yang paling pandai? Nombor satu paling pandai lah. Jadi dalam planet tak ada yang paling pandai. Mesti ada bila kita buat. Begitu juga dalam satu masa ada tak orang paling jahat pada pandangan Allah? Ada. Ada tak orang yang paling bertakwa? Ada. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum? Orang yang paling mulia di kalangan ada orang yang paling bertakwa. Jadi kita nak sebut, oh ada orang yang paling bertakwa. Siapa yang tahu? Allah Ta'ala yang mengetahui, kita tak tahu. Tapi dalam istilah kita mengatakan wali kutub. Dan sudah pastilah dialah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghuraikan panjang lebar apa yang dimasukkan dengan aulia. Dan kita bicarakan secara ilmiah, bukan secara kita nak mengatakan seorang itu daripada kalangan aulia tanpa berdasarkan Quran Sunnah, tidak. Kita menyatakan para aulia itu Quran dan Sunnah. Jadi kita mengatakan para aulia adalah orang yang paling taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastilah para aulia itu orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastilah para aulia itu orang yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaannya. Dan itu pun yang disebut dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf berbicara tentang kehinaan dunia. Dalam ilmu tasawuf menceritakan tentang betapa kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ingatan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ke arah itu, ke arah kebaikan. Jadi para aulia sudah pastilah orang yang mencapai darjat itu. Mereka berjaya menjaga hati mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu keadaannya. Maka Imam Syazuli ingin berguru dengan wali kutub pada zaman dia. Maka diringkaskan cerita, akhirnya bertemu dengan Imam Ibn Salam bin Bashis. Maka akhirnya Imam Syazuli juga mendapat martabat wali kutub pada zaman dia. Maka begitulah. Kalau tengok silsilah demi silsilah daripada kalangan para aulia illahi salihin. Habis kita ni macam mana? Beramal pun tak banyak, dosa pun tak banyak. Macam mana? Paling tidak kita ini meletakkan kecintaan kita kepada mereka, menyanjung mereka, cuba beramal seperti mereka, tiru-tiru seperti mereka. Jadi mudah kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Al-Imam Ibnu Daqiq Aid rahimahullah terkenal sebagai ketua fatwa dalam mazhab Asy-Syafi'i bila wafat di Kahirah serta dimakamkan di sana. Yang keempat, Al-Imam Abdul Azim Al-Mandiri rahimahullah, seorang hafiz terkenal memikul tugas guru di Darul Hadis di Kahirah. Beliau merupakan pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib, kitab yang terkenal, masya-Allah. Kitab yang terkenal At-Targhib wa Tarhib. Yang kelima, Al-Imam Uthman bin Abdul Rahman dikenal sebagai Ibnu Salah, seorang yang terkenal dengan orang yang terhadapan dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh. Beliau terkenal juga sebagai pengarang kitab tentang ilmu hadis, dikenal sebagai Muqaddimah Ibnu Salah, wafat di kota Damsyik. Yang keenam, yang keenam ini adalah khalifah kepada Imam Syazili radhiyallahu anhu. Mereka kata selepas Imam Syazili wafat, maka dialah khalifah dalam pentadbiahan. Jadi ulama-ulama tadi dia hebat dalam fiqh, maka dia tak jadi khalifah. Syekh Izz Abdul Salam dia ulama fiqh, tetapi dia tidak jadi khalifah kepada Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu. Yang menjadi pengganti Imam Syazili selepas kewafatan ni siapa? Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, yang makam dia ada di Kahirah. Berapa tahun lepas? 4-5 tahun lepas, bawa jamaah sampai pergi ziarah kepada makam
Abu Abbas Al-Mursi di Kairah, di Iskandariah. Sebelah dia ada murid dia, iaitu Al-Imam Al-Busiri. Imam Busiri kita baca burdah dia, bukan calang-calang. Dia adalah murid kepada Abu Abbas Al-Mursi. Jadi Abu Abbas Al-Mursi ni wali besar dia, wali kutub pula pada zaman dia, Abu Abbas Al-Mursi ni. Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi adalah pewaris utama kerohanian. Qaddasallahu sirruhuma. Mempunyai kerohanian yang mengagum rasa wajah yang bersinar. Beliau dibanggakan oleh gurunya sehingga berkata, hendaklah kalian mengikuti Abu Abbas. Kata Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Bawah tu ada gambar masjid Imam Syadzili di selatan Mesir. Sebelum ni tak sampai bawa jamaah. Lepas ni kalau kesempatan pergi Mesir, saya nak bawa jemaah pergi makam Imam Syadzili di selatan Mesir. Kalau mau panjang lah. Dan sebahagian perkataan, kita baca satulah. Satu kata-kata nasihat Abu Hasan Syadzili. Satu kita baca. Jadi dalam kitab ini dinyakalkan apakah nasihat Abu Hasan Syadzili. Di antara ucapan Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili yang amat bermanfaat, maka katanya, alaika bil istighfar. Hendaklah engkau banyakkan istighfar. Banyak istighfar. Kita banyak dosa. Banyak kita sempit dada dan sebagainya. Banyak bala menimpa kita. Banyakkan istighfar. Jadi istighfar. Jadi ada satu hadis yang Nabi menyebut, barang siapa mulazamah istighfar, yaj'al lahu makhraja. Ada satu riwayat tak salah saya, barang siapa yang lazim istighfar, maka Nabi mengatakan yaj'al lahu makhraja. Tuhan jadikan jalan keluar daripada masalah dia. Ada masalah, ada penyelesaian. Ada masalah, ada penyelesaian. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Apa amalannya? Banyak istighfar. Kita sini pun kita bawa istighfar. Pagi waktu sahur kita istighfar. Dulu kita baca wirid Abu Bakar Salim ni, nanti saya tambah hujung istighfar. Sebab apa waktu sahur ni elok kita beristighfar. Dalam Al-Quran sebut apa? Wa fil asharihum yastaghfirun. Ada ayat Al-Quran, wa fil asharihum, dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut wa fil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur ni bila? Sebelum subuh tu waktu sahur lah. Jadi kita ambil masuk, lepas kita baca wirid Bakar Salim, kita baca istighfar. Maka kata Imam Syadzili, alaika bil istighfar, hendaklah kamu sentiasa beristighfar. Wa illam yakun hunaka dzambun, walaupun kamu rasa tak ada dosa. Dia nak istighfar apa? Tak ada dosa lah. Perasaan tu. Tak ada dosa. Kalau kita rasa tak ada dosa, walaupun kau rasa tak ada dosa. Wa illam yakun hunaka dzambun, walaupun kau rasa tak ada dosa. Wa'tabir bi istighfar Rasul. Ambillah pengajaran dengan istighfarnya Nabi. Nabi tak ada dosa beristighfar. Kalau kita kata tak payah istighfar, kau banyak istighfar lah, kau banyak dosa tu. Saya tak ada istighfar, saya tak ada dosa. Tak boleh. Wa'tabir bi istighfar min Nabi. Ambillah pengiktibaran dengan istighfarnya Nabi. Ba'dal basyarati wal yakin bimaghfiratin. Selepas Nabi diberikan perkhabaran oleh Allah. Apa perkhabaran Nabi? Apa perkhabaran Allah kepada Nabi? Qad ghafarallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Di antara khabar gembira Allah kepada Nabi, Allah mengampunkan dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang.
Oh, kok kita ada macam tu, lalam je lah. Makan tidur lah. Tak beramal kau. Tak payah, Tuhan apa balas ampunkan siap-siap dosa dah. Kalau dah dijamin syurga, nak beramal pergi. Dah jamin syurga lah. Ambil yang wajib-wajib je lah. Nabi telah dijaminkan keampunan, Nabi tetap istighfar. Bimaghfiratin ma taqaddami man dhibihi wa ma ta'akhkhara. Nabi ini telah diberikan kabar gembira keampunan yang terdahulu dosanya yang kemudian. Hadza fi ma'sumin. Ini pada nabi yang maksum. Lam yaqtarif dzamban qattu. Nabi tak pernah melakukan dosa sedikit pun. Wa taqaddasa an dzalika. Suci nabi dia melakukan dosa-dosa. Fama zannuka biman la yakhlu alib. Bagaimana pandangan kamu kepada orang macam kita ini yang tidak sunyi daripada aib? Wadzam, kita adalah manusia yang tidak sunyi daripada dosa aib. Fi waqtin min al-awqat, daripada waktu-waktu kita kata. Jadi sebenarnya dia amal kita yang paling layak kita amal adalah istighfar. Kalau tak ada amal lain, istighfar. Saya ada amal salawat, salawat. Saya ada amal zikir. Dah habis tu, yang lain istighfar. Banyak salah kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang dimasukkan oleh Nabi. Barang siapa mulazamah istighfar, yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan penyelesaian dalam masalah dia. Jadi masalah kita ni banyak. Masalah di dunia, masalah di akhir usia, masalah di alam barzakh, masalah di padang mahsyar dan sebagainya. Selain daripada Allah Ta'ala menjanjikan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan dia jalan keluar. Jadi beruntung orang bertakwa. Allah Ta'ala jadikan jalan keluar bukan di dunia saja. Allah Ta'ala jadi jalan keluar ketika nak mati. Allah Ta'ala jadikan jalan keluar ketika alam barzakh. Alam barzakh macam-macam masalah kita dalam barzakh. Kita termasuk orang yang bertakwa, maka Tuhan jadikan dia ja'alahu makhraja. Tuhan jadikan jalan keluar. Nanti kita pergi padang mahsyar, banyak masalah kita, tapi diberikan penyelesaian. Sebab apa? Kita termasuk orang yang bertakwa. Sebab orang bertakwa, Tuhan janjikan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sebagaimana satu riwayat, orang yang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Orang yang banyak beristighfar, Tuhan jadikan dia jalan keluar. Kita banyak masalah, tapi ada penyelesaian. Jadi itu nasihat pertama Imam Syadzili, supaya kita perbanyakkan istighfar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah 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 Sidi Allah 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 Al-Azim Allah Ya Murid Allah